InsyaAllah kita mulai ya, Ustaz Yusuf. Boleh Ustaz, tafadhal. Okay, terima kasih. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ni kita dapat sekali lagi bertemu untuk kuliah kita, iaitu kita bedah buku, tajuknya Perang Gerila dengan Syaitan. Perang Gerila dengan Syaitan. Dan akhir sekali 2 minggu lepas kita dah baca buku ni, ataupun kita dah bedah sampai bab yang ke-7, masuk bab 7. In fact, buku ni dinamakan Perang Gerila dengan Syaitan. Inilah kita kata intisari utama buku ni. Jadi kalau tuan-tuan baca buku ni, bab 7 ni lah intisari utama. Kemudian dia punya kaedah dia, kita cerita bentuk serangan iblis, jin, syaitan untuk merosakkan kita. Kemudian bahagian bab yang ke-8, saya cerita pula senjata-senjata yang boleh kita gunakan untuk menangkis serangan mereka. Dan kita dah bincang ni, dalam permulaan perbincangan kita itu, iblis ni selepas dilaknat oleh Allah, dia turun ke bumi. Bagaimana lokasi dia, Allahu alam. Tapi dalam sebuah hadis, ada Sahih Muslim, Nabi sebut iblis ni dia singgah sana arash dia, singgah sana pusat pemerintahan dia, command center dia berada di atas lautan. Lautan mana? Allahu alam. Dan adab dengan benda ghaib, mengikut agama kita hanya berbicara tentang perkara ghaib berdasarkan panduan yang diberikan Allah melalui wahyu Al-Quran dan juga hadis yang sahih. Dan kita tak boleh memandai lebih daripada itu. Cukuplah kita imani iblis akan menyerang kita dan pusat pemerintahan dia, Nabi kata, berada di atas air, di lautan. Lautan mana? Allah. Walaupun ada, kita bincang itu, ada teori seorang wartawan Mesir, namanya Muhammad Isa Daud. Muhammad Isa Daud ni dia cuba berteori, mengatakan singgah sana iblis tu berada dia buat teori kat mana, dekat Bermuda Triangle, tapi teori tak boleh pakai lah, sebab mana boleh berteori pada benda gaib. Kemudian serangan syaitan ataupun iblis ini, kita kena ingat, hari ni kita akan masuk, rupanya serangan dia ni unik, dan kita mesti nak kena belajar berkaitan dengan serangan iblis ataupun syaitan supaya kita tidak terpedaya dengan tipu daya dia. Dan iblis, syaitan ni, dia tak suruh kita buat jahat, dia tak pergi, dia kata jangan buat baik, buat jahat. Tak. Dia tak kata macam tu. Sebaliknya dia pergi, dia akan gunakan kaedah yang kata agak sulit, hidden, tersembunyi. Oleh itu syaitan menggunakan berbagai cara yang unik untuk berdaya manusia. Okey, serangan dia tu ada dua. Yang utama, serangan syaitan untuk merosakkan kita ada dua jenis ataupun dua bentuk. Yang pertama, serangan mental. Pak ini majoriti ni. Saya akan ulas dalam buku ni sampai berapa, dekat belas-belas lah bentuk serangan mental. Lepas tu serangan fizikal dalam bentuk rasukan dan juga sakit. Ini hak nombor 2 ni lebih kata-kata satu bentuk yang agak kata-kata juzuk kecil sahaja. Saya boleh katakan dalam 20% sahaja. Manakala serangan mental inilah yang mendominasi bentuk serangan iblis ataupun syaitan untuk merosakkan kita manusia. Okey, tengok serangan mental. Bentuk serangan mental yang dapat difahami dalam sebuah hadis. Nabi kata apa, tengok. Nabi kata inna lisyaitani lammatan bibni Adam. Tengok terjemahan terus. Sesungguhnya terdapat bisikan syaitan dan juga bisikan malaikat pada hati anak Adam. Adapun bisikan syaitan ni, dia dorong kita untuk melakukan kejahatan dan mendustai kebenaran. Nak kena gitu terlintah. Nak buat jahat. Nak buat benda tak elok. Itu kena tu, setan lah tu. Banyak setan. Tetapi kita juga tak boleh bezakan mana bisikan baik, bisikan buruk. Sebab kita ingat, sebab kita tak kenal setan, kita tak tahu halal haram. Jadi pokok pangkalnya untuk kita kenal pasti bisikan jahat ataupun bisikan baik yang ada dalam kepala kita mesti diasaskan oleh ilmu pengetahuan. Sebab ramai orangnya dia rasa dia buat baik dah, tapi sebenarnya tanpa sedar dia telah ditipu oleh setan. Banyaklah contoh-contoh. Kalau saya boleh beri contoh, orang jahil ia mendapat inspirasi melalui mimpi. Dalam mimpi itu dia didatangi oleh lelaki berjubah putih, gaya-gaya wali, muka jernih. Lelaki itu datang,
apa nasihat dia. Contoh nasihat kata, kamu ni teruk, kamu kena semayang, nanti Allah tak nak marah pada kamu. Lalu dia didorong oleh mimpi, dia rasa aku ni istimewa juga sebenarnya sebab aku didatangi oleh wali Allah suruh aku semayang. Dia pun semayang. Walaupun nampak perubahan itu kepada kebaikan, tetapi semayang dia tu dah terpesong. Sebab dia semayang kerana didorong oleh mimpi itu. Lepas tu lama-kelamaan bila dah semayang, ni ada kes-kes yang berlaku. Datang pula, oh bagus kamu dah makin dekat dengan Allah. Sekarang tambah pula puasa sunat. Lepas tu dia akan buat-buat, tapi dia punya landasan ibadat dia tu bukan bulat-bulat kerana Allah. Lepas tu kalau orang alim, kalau orang yang berilmu, dia tahu tipu daya setan, katakanlah benda tu datang, oh kamu kena semayang. Orang tu kata, mu tak payah suruh aku tahu semayang ni wajib. Dan kita boleh bezakan mana betul, mana setan. Itu beza. Jadi bisikan setan ni memang ada dalam kepala kita. Okey. Bisikan malaikat pula buat suruh kita buat benda baik lah. Okey. Ni kita tengok. Saya senaraikan di sini ada beberapa perkara. Jadi tuan-tuan, yang pertama sekali memperindah kebatilan. Benda batil tak elok, dia modify. Jadi cantik. Dengan menukar nama yang haram kepada nama yang lebih lunak. Contoh tengok. Iblis pernah tipu Nabi Adam. Ayahanda kita agar makan buah pokok larangan. Dan dia letak nama pokok tu pokok khuldi, pokok kekal abadi. Tuan-tuan jangan salah faham. Allah Ta'ala ketika meletak ayahanda kita dan juga bunda kita di dalam syurga dahulu, melarang mereka daripada mendekati pokok. Dan nama pokok tu tak ada. Nama tu pokok tak ada. Kalau buka Al-Quran, Allah kata apa? Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangan kamu berdua dekati pokok ni. Sekadar itu sahaja. Dan arahan dia bukan kerana pokok tak ada kelebihan, dia adalah ujian arahan kepada Allah, kepada Adam yang Hawa. Tapi Iblis dia buat research. Dia tengok, dia kata tak boleh direct kata Adam, Hawa makanlah pokok ni sedap, buah ni sedap. Dia tak kata macam tu, tapi dia modify. Lepas tu kalau kita baca dalam sebuah hadis lain disebut, dan ini saya tak masukkan saya tak masukkan ni. Dalam sebuah hadis lain, rupanya selepas penciptaan Adam, memang Iblis ketika itu dia berada dalam syurga, dia tawaf, dia pusing, dia buat research terlebih dahulu terhadap Adam. Lepas tu lepas dia lama perhati, dia pun kenal, dia tengok Adam ni makhluk yang ada rongga dalaman. Lepas tu dan dia tahu Adam ni makhluk yang tak mampu untuk mengawal diri. Jadi dia gunakan kosmetik, perkara-perkara. Contoh pokok tu memang Allah Ta'ala bagi tahu jangan dekati, tapi dia modify. Dia kata apa? Dia kata fawaswasa ilaihi syaitan, lalu syaitan membisikkan keraguan, hasutan kepada dia. Dia kata apa? Ya Adam, dia kata wahai Adam, hal adulluka ala syajaratil khuld, nak dah aku tunjukkan kepada kamu syajaratul khuld, pokok yang boleh mengekalkan kamu. Wa mulkil la yabla, dan kamu akan dapat kekuasaan tidak akan pudar. Dia sebab apa? Adam tahu dia manusia. Dan makhluk yang pernah dicipta oleh Allah Ta'ala adalah malaikat. Malaikat ni antara makhluk yang luar biasa. Sebab apa? Makhluk yang tak mati. Akan mati tapi belum mati. Dan makhluk yang mempunyai kekuatan luar biasa. Dan bila Iblis buat research mengenai Adam tu, dia tahu dah antara benda yang ditakuti oleh spesies manusia adalah takut mati dan takut lemah. Jadi dia gunakan poin itu untuk memperdaya Adam. Dia kata, Adam, sebenarnya gini, aku ni lama dah duduk syurga, aku tahulah aku ni lebih senior. Sebenarnya Allah memang buat kamu untuk letak kamu di dunia. Dan bila kamu turun ke dunia, kamu akan mengalami kelemahan, tua dan mati. Jadi sebab tu Allah Ta'ala tak bagi kamu dekati pokok ni. Sebab kalau kamu dekati pokok ni, kamu makan pokok ni, kamu akan bertukar menjadi malaikat. Dan pokok ni nama dia pokok kekal. Pokok yang boleh mengekalkan hidup kamu. Jadi sebenarnya itu sebabnya aku bagi tahu rahsia. Jadi kalau kamu tak nak turun ke dunia, sampai ke bumi, kamu akan mengalami kesusahan bukan macam di syurga. Cara dia makan buah ni. Bila makan buah ni, kamu aku tukar jadi malaikat, lalu Allah Ta'ala pun tak bolehlah hantar kamu ke dunia sebagai manusia. Kamu dah tukar jadi malaikat. Tengok tak? Ada fakta yang betul di sebalik hasutan Iblis tu. Faktanya kamu akan turun ke dunia, kamu akan lemah. Tetapi dia exploit, dia pusing. Kenapa? Itu kepakaran dia. Dia kata memperindah kebatilan, tukar nama yang haram menjadi yang baik dengan nama yang lebih lunak. Sedangkan pokok ni, isu pokok ni makan jadi malaikat ke tidak, tak betul. Tetapi dia tengok kelemahan manusia,
ketakutan manusia dia pun exploit, lalu dia menjadi sebab kepada Adam untuk melanggar perintah Allah. Ini antara satu contoh lah. Okey. Okey, sambil-sambil tuan-tuan, program kita hari ini adalah program anjuran Akademi Tadabbur Malaysia dan Akademi Tadabbur Malaysia ini adalah sebuah platform yang nak mendedahkan ataupun memberi peluang kepada orang awam di luar sana untuk mendalami Al-Quran. Dan program ni berbentuk sukarela. Jadi alangkah baik kalau tuan-tuan boleh memberi sumbangan supaya Akademi Tadabbur Malaysia boleh sentiasa menyebarkan Al-Quran untuk kefahaman kita semua, insya-Allah. Ini yang pertama lah. Kemudian yang kedua, tengok syaitan juga menjadikan para pengikut Rasul terdahulu memandang baik kekufuran yang diantu mereka sehingga mendorong untuk menentang para Rasul. Ini antara contoh-contoh lah. Okey, kita boleh tengok contoh yang ketiga, kisah Hudhud. Ini burung Hudhud. Hudhud ni tuan-tuan, dia spesies belatuk lah. Dia spesies belatuk. Tapi dia lagi cantik. Dan Hudhud ni ketika, tengok ketika Hudhud melaporkan penemuannya mengenai syirik yang berlaku di negeri Sabak, Hudhud sebagai makhluk Allah yang patuh, sekejap tuan-tuan, emergency. Okey, sorry tuan-tuan. Tiba-tiba gas habis di rumah ni. Masya Allah. Okey, Hudhud dia kenal Allah dan dia tahu tak boleh mensyirikkan Allah. In fact sebenarnya makhluk selain pada Allah semuanya tahu cara nak beribadat pada Allah. Degilnya kita manusia dengan jin sahaja. Okey. Kemudian bila Hudhud melaporkan kepada Nabi Sulaiman apa dia saksikan, tengok dia kata apa? Dia kata Hudhud kata aku dapati ratu itu dan kaumnya menyembah kepada matahari, bukan kepada Allah. Lepas dia kata wazayyana lahumus syaitan, lalu setan pun mengamburi pandangan mereka dengan syirik. Untuk setan pesong halang mereka daripada jannah Allah. Maksud ini antara cara setan. Dia bagi idea logik. Dia kata kena sebenarnya matahari disembah sebagai Tuhan sebab dia lah memberi berbagai-bagai kehidupan dan sebagainya. Jadi ini antara kepakaran iblis. Okay, kemudian setan juga dia hasut kita bagi idea-idea dalam kepala ni, menukar nama yang haram, manipulasi untuk jadi lebih lunak. Contohnya riba, dia kata dalam muamalah perkara keuntungan ataupun ufti. Cukai dia kata hak kerajaan. Hiburan melampau dikatakan seni dan sebagainya. Ini kepakaran dia. Dia boleh modify. Kalau sekarang kita ni contoh dalam isu muamalah ataupun riba, kalau kita tidak ada ilmu yang cukup untuk mengenali benda ni, kita akan rasa okey. Tetapi kalau orang yang mempunyai ilmu yang mendalam tentang suatu perkara, dia akan tahu itu dimurkai oleh Allah. Dan setan ni dia exploit perkara-perkara sebegitu. Okey. Dan teknik penyiasatan ni pula tuan-tuan ni istimewa. Dia ikut zaman. Zaman moden, setan sesatkan manusia dengan idea liberalism, pluralism. Dalam agama. Dia kata agama semua sama, bukan ni. Semua agama ada matlamat yang sama, nak cari kebenaran, keredaan Tuhan, kesejahteraan, keharmonian. Jadi buat apa nak kata eksklusif kebenaran itu hanya pada Islam sahaja. Jadi ini antara satu contoh. Lepas tu tuan-tuan, yang terbaru ni, buku ni bagus ni, bagus. Saya tengah baca buku ni, saya baru dapat buku ni, alhamdulillah buku ni sangat bagus. Sekejap saya share. Kena tukar which one background dulu supaya clear buku tu. Mana tadi? Okey. Buku ni saya sorry tuan-tuan. Saya stop share sekejap. Saya pin gambar buku ni supaya boleh kita tu. Ni tajuk dia. Tersesat Kebatilan New Age, Ahmad Ikram Muhammad Nur. Ahmad Ikram Muhammad Nur dia kerja dengan Firdaus Wang dekat MRM, Multiracial Reverted Muslim. Dan Ahmad Ikram ni dia memang passion dia kepada kultus. Dia penyelidik kultus, buat kajian mengenai kultus dan dia jumpa berbagai-bagai kita kata ajaran-ajaran yang
boleh dikatakan menyimpang daripada Islam. Dan dia buat kajian mendalam, saya baca buku ni, kita akan nampaklah perkara itu. Contoh-contoh yang dikatakan new age ni ataupun benda-benda tak betul ni. Antara contohnya Qi dan Qigong, pluralism agama. Lepas tu Scientology. Banyak lagi lah contoh-contoh. Yoga. Yoga pun termasuk dalam perbincangan ni. Ataupun contoh lagi tilik nasi. Law of attraction. Orang ada baca dengan law of attraction. Orang kata kononnya sains tapi bukan sains, tapi pseudoscience. Astrologi, horoskop zodiak, numerologi, bibliomancy. Bibliomancy ni baru ni tengah bising garpu talar. Garpu talar kalau ada masalah kita baca doa-doa, kita pun ambil uduk, pegang Quran, kita pun gosok Quran tu atau kita buka mana bahagian pada Al-Quran, kita follow ayat sehingga jumpa vibe positif pada ayat. Itulah penyelesaian. Rupanya benda tu memang ada pengaruh agama luar, bibliomancy. Dan banyak lagi lah, banyak berkaitan perkara ini. Dan ini semua, lepas saya baca buku ni, saya nampak satu lagi sudut. Sudut apa? Sudut lain, cara setan nak rosakkan manusia adalah dengan memberi berbagai idea-idea yang nampak macam okey, diislamisasikan. Tetapi benda tu sebenarnya mengganggu. Jadi mungkin saya boleh cadangkan kepada Akademi Tadabbur, Ustaz Yusof, kalau boleh ambil satu slot ataupun beri satu slot kepada Ustaz Ikram, Ustaz Ahmad Ikram untuk cerita. Gunakan ayat Al-Quran berkaitan dengan ajaran-ajaran sesat moden new age ni. Mudah-mudahan dia boleh memberi manfaat kepada kita semua lah. Okey, terus kita sambung lagi kepada buku itu kita. Ini antara contoh. Dipesong, dibatalkan. Maksud benda tak betul dia kata jadi betul, dia tukar. Contoh dia kata kenapa kita nak rasa eksklusif. Contoh ayat ni. Ayat ini Allah Ta'ala sebut inna ad-dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diiktiraf di sisi Allah adalah Islam. Lalu setan diberi idea konon kepada sarjana-sarjana ni. Konon kepada sarjana-sarjana nak bagi faham. Dia kata Islam di sini secara bahasanya adalah submission kepada Tuhan. Dia kata semua agama serah diri ke Tuhan belaka. Serah diri kepada Tuhan belaka. Bukan kata ini bukan nak kata mutlak Tuhannya pada Al-Quran. Pada Islam. Ini antara contoh kita kata bahayanya idea-idea ini yang dipancarkan idea itu oleh setan. Kita minta jawab. Waktu tuan-tuan, waktu saya katakan kita kena belajar agama kita. Kita kena dalami agama supaya kita tidak mudah terpesong ataupun terikut dengan apa orang buat. Orang ikut, orang faham gitu, kita pun ikut. Waktu kita kena ada ilmu yang kukuh supaya tidak terpesong. Dan alhamdulillah tuan-tuan, apa yang dijalankan oleh Akademi Tadabbur dengan program-program seperti ini dan banyak lagi program-program kalau tuan-tuan tengok page Akademi Tadabbur Malaysia, kita akan dapati banyak manfaat-manfaat di sebalik program yang dijalankan oleh mereka. Okey, habis. Yang kedua, serangan mental. Ini pun kita tak sedar ni. Ekstremisme, sama ada terlalu lebih ataupun terlalu longgar dalam suatu perkara. Terlalu lebih ataupun terlalu longgar dalam satu perkara. Okey. Sebelum tu kita kena ingat dia gini, Islam ni agama yang kita kata tengah-tengah, dia antara dua ekstrem. Satu dipanggil tafriq, satu lagi ifrat. Saya lupa, tafriq ifrat. Dia satu terlalu ketat sehingga susah nak bernafas. Satu lagi terlalu longgar sehingga terlondeh. Dia tak boleh dulu tu. Contoh kita pakai seluar lah. Kita pakai kain. Kita jeruk kain terlalu ketat sehingga kita susah nak bernafas. Tak selesa bergerak. Ataupun kita ambil ekstrem kedua, kita letak lebih kurang, lama-lama jalan terondeh, terbogel, nampak keburukan. Jadi Islam duduk tengah-tengah, adil. Lepas tu tengok contoh wasatiyah ni maksudnya keadilan Islam tu. Tengok dia duduk kesederhanaan. Tapi kalau kita terjemah sederhana pun tak betul. Dia antara terjemah yang paling cantik wasati ni saya pernah jumpa dalam tafsir Abdullah Yusuf Halim. Kata wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan. Demikianlah kami jadikan kamu wahai umat Islam sebagai umat yang wasat. Wasat ni tengah-tengah. Dia kata apa? Justly balance. Balance di antara fahaman
Yahudi, akidah Yahudi yang terlalu longgar ataupun terlalu materialistik dengan ajaran Kristian yang kita kata terlalu spiritualistik sehingga tak kahwin, tak simpan harta. Islam tengah-tengah, adil, sesuai dengan fitrah manusia. Antara contoh kita boleh tengok, Allah kata walladina idza anfaqu, ni dalam belanja ni, dalam perbelanjaan kita buat macam mana? Allah kata walladina idza anfaqu, dan orang beriman ni bila mereka belanjakan sesuatu, mereka berada dalam situasi adil antara dua ekstrim. Yang pertama, walam yusrifu, mereka tidak boros. Walam yaqturu, tidak juga kedekut. Wa kana baina dzalika qawama, mereka duduk tengah-tengah, tidak terlalu bakhil, boros, tidak terlalu kedekut. Jadi duduk tengah-tengah. Dan perkara ini terpakai dalam semua perkara berkaitan Islam. Islam ni agama yang wasat. Dan di sini dia sama ada boros ataupun bakhil. Dan setan ni kerja dia ambil side. Terlalu lebih boros ataupun terlalu bakhil. Dia duduk tengah-tengah. Sebab tu Islam duduk antara dua tu, ekstrim. Dan dalam akidah pun perkara yang sama disentuh oleh setan ni. Okey. Tengok dia kata setan ni pula dia ganggu gugat kesederhanaan ini dengan menghasut manusia agar bertindak ekstrim dalam belanja sehingga jadi pembaziran atau pembakhil. Sebab tu Allah Ta'ala sebut keburukan kedua-dua sisi ini. Contoh Allah kata apa? Allah kata jangan kamu belanjakan hartamu dengan boros melampau. Kenapa boros melampau tu saudara setan. Lepas tu Allah kata jangan pula tangan tu terikat ke leher sebab terlalu kedekut. Maksud kita kena duduk antara kedua-dua. Dan di sini kita antara kita kata serangan mental yang setan bawa ni, setan dorong kita supaya ekstrim ketat ataupun ekstrim longgar, terlalu boros ataupun terlalu kita kata kedekut, bakhil. Ini setan. Itu bila kita faham macam ni, katalah kita jenis lavish, tak bertempat, suka belanja dengan boros, kita kena sedar, oh tak boleh, aku ni kena tipu oleh setan ni. Sebab apa? Akhir kita akan merana. Sebab tu di hujung ayat ni tuan-tuan ni. Hujung ayat ni Allah kata apa? Dia kata faqad fataq'ud maluman mahsura. Allah kata janganlah kamu terlalu bakhil. Jangan pula terlalu boros. Sebab kalau kamu ada kedua-dua ni, kamu akan jadi malum, tercela. Bakhil sampai tercela. Orang kata, oh dia tu teruk tu. Haji bakhil, tak ada masing, kedau. Orang kutuk. Mahsur pula menyesal sebab apa? Habis duit belanja. Jadi ini antara contoh serangan mental yang setan duk hasut kita. Jadi lepas ni agak-agak kalau kita nak bakhil sangat, kita kena ingat, oh ni setan duk kacau aku ni supaya bakhil. Ataupun kita terlalu boros sangat, kita kata, oh setan kacau juga aku ni supaya aku terlalu boros, habis segala kita kata harta. Kita umat Islam kena duduk tengah-tengah. Dan kita kena sedar, ini antara satu jarum-jarum setan. Okey. Banyak lagi sikap yang dipelopori oleh syaitan untuk merosakkan manusia seperti ni, memilih keganasan sebagai ajaran penyelesaian masalah. Ini seperti geng-geng ISIS dan pengganas. Dah lama benar kita umat Islam ditindas. Lepas tu macam mana kita tak biar lagi, jom kita bom. Siapa mati, orang awam pun mati. Nanti nama Islam pun buruk. Pedulilah, janji kita boleh balas dendam kepada pihak yang telah menindas kita. Lalu mereka telah memangsakan orang lain memburukkan nama Islam. Rupanya, kalau saya nak kata, pengganas yang pilih jalan kekerasan itu ditipu setan. Itu pun jarum setan. Ataupun bunuh diri sebagai penyelesaian masalah kepada masalah hidup yang bertipu-tipu. Oh teruk sangat aku ni, susah hidup semua sekali. Senang kita bunuh diri lah. Bunuh diri. Dan bila bunuh diri selesai masalah, tetapi dah masuk ke alam sana, alam barzakh, tak selesai, banyak lagi masalah. Ini ekstrim. Ekstrim ganas. Ekstrim dan tindakan bunuh diri. Ataupun berzina sebagai jalan penyelesaian untuk memuaskan nafsu serakah. Tak tahan ni, nak kahwin tak boleh, cari langkah berzina. Ekstrim itu. Makan rasuah. Sebab apa? Ataupun mencuri sebab jalan penyelesaian untuk hidup senang. Dia keseimbangan tadi tu, setan ganggu menyebabkan wasal. Dan rupanya sikap ekstrim ini pernah berlaku pada orang Yahudi apabila mereka pilih kegilaan melampau pada aspek dunia. Sehingga sanggup ubah isi kandungan kitab Taurat demi habuan dunia. Itu ekstrim lah tu. Ini kerja setan ni, setan hasut. Tengok Allah kata apa? Allah kata wa aminu, dan berimanlah kamu dengan apa yang diturunkan Allah. Musaddiqan lima, membenarkan apa yang ada dah di tangan kamu.
wala takunu awwal kafirin bih, jangan menjadi orang yang pertama kufur, wala tashtaru bi ayati thamanan qalila, jangan kamu tukar ayat aku dengan harga yang sedikit. Jadi sebab terlalu materialistik ni jual agama. Ini ekstrim yang ada pada Yahudi. Manakala antara contoh lain lagi, terlalu materialistik mereka ni, nak semua bukti ada depan mata, nak tengok Allah seketul, kata kami tidak akan beriman kepada kamu sehinggalah kami dapat lihat Allah dengan mata kepala kami seketul depan mata. Ni terlalu materialistik kebendaan. Sehingga tuan-tuan, oleh kerana terlalu materialistik ni, Allah Ta'ala nak buktikan ekstremisme mereka dalam materialistik ni. Allah Ta'ala cabar Nabi supaya minta mereka mati. Takut mati. Allah kata ni. Dia kata gini, Muhammad, kamu cabar. Kalau mereka tahu kami lah ahli syurga. Kalau mati besok, syurga ni milik kami. Jadi Allah Ta'ala berkata, okey, kerana mudah perasaan wahai Yahudi, syurga tu milik kamu, mudah je. Jom kita duduk sekali dengan Muhammad. Mu Yahudi hak dakwa syurga milik kamu, Muhammad duduk sekali dengan mereka. Lepas tu buat apa? Kemudian kita sama-sama berdoa mubahalah. Doa supaya orang yang paling benar antara kita disegerakan mati. Buat apa? Mana tahu awak ke syurga ataupun tidak? Nak tahu kita nak masuk syurga ataupun tidak? Mudah je. Macam mana? Kena mati lah. Mati baru tahu syurga ke neraka. Okey, Muhammad cabar mereka supaya sama-sama minta mati. Jadi Allah Ta'ala pun jawab. Allah kata, wala tajidannahum ahrasan nasi ala hayat wa minan ladina asyraku. Mereka tu, Yahudi ni terlalu ekstrim, gilakan dunia, mereka tak mau mati. Sebab mereka nak hidup. Kalau boleh mereka nak hidup sampai 1000 tahun. Ini antara contoh ekstrim material yang ada pada Yahudi. Ini siapa hasut mereka ni? Setan. Dan benar ni, dia berjangkit tak tuan-tuan? Berjangkit kepada umat Islam. Umat Islam pun ada yang dah perangai macam Yahudi. Bila? Apabila terlalu tamak dengan dunia, tak pedulilah halal haram, sapu belaka. Rupanya ekstrim itu antara cara setan guna untuk merosakkan manusia. Okey, kalau Yahudi terlalu ekstrim kepada material, Nasrani pula ekstrim pula di segi spiritual. Sampai hidup seperti rahib, tak nak kahwin. Kenapa abaikan fitrah di dunia? Sebab apa dia kata tak mau kahwin? Kenapa? Bila kahwin ni tak boleh fokus pada ibadat. Dan kahwin tu pula sebenarnya hubungan kelamin ni tak elok. Dia kata biarlah kami hidup lagu ni. Dan ini pun kita kata jarum setan. Kenapa? Ekstrim kedua ni. Sebab setan nak merosakkan manusia hidup dengan cara fitrah tak betul. Lepas tu dia fitrah manusia ni tak boleh ditahan. Kalau mereka hidup secara rahib, tak kahwin, tak campur dengan orang, duduk tempat jauh-jauh, walaupun nampak seakan-akan baik, tetapi mereka tidak menyempurnakan kehidupan sebagai manusia. Sebab kita kena bersosial, kita kena betulkan kesilapan dan kita kena berkahwin. Lepas tu kita dengar cerita ramai padri kononnya baik tak kahwin, tetapi senyap-senyap mereka buat jenayah-jenayah seksual lain dalam gereja yang memangsakan orang lain. Jadi tuan-tuan, kesimpulan jarum setan, serangan setan yang kedua ini saya nak katakan setan merosakkan keseimbangan. Dia jadikan manusia ekstrim kepada satu side yang terlalu kita kata ketat ataupun terlalu materialistik, dan setan juga hasut manusia supaya jadi terlalu longgar. Boleh berlaku, tak ada masalah. Ataupun terlalu kita bakhil dan kedekut. Ini kita kata keseimbangan. Lepas tu bila kita faham benda ni, kita akan jadi kata kita nak kedekut sangat, tak boleh. Apa ni kena tipu setan ni. Jadi kita pun bagi sedekah. Ataupun kita terlalu boros. Habis duit. Pantang tengok duit nak kena habis contohnya. Lepas tu kita kata tak boleh ni, aku kena tipu setan ni sebab setan nak aku menyesal kemudian hari. Banyak benda-benda aku tak boleh buat. Jadi bila kita sedar tuan-tuan, rupanya itu satu jarum setan. Okay. Padri dan rahib dalam kalangan penganut Kristian mendedikasikan diri pada agama secara terlibat sehingga sanggup mengetepikan tuntutan fitrah. Ini banyaklah Allah tak tegur tapi ini saya skip, contoh boleh tengok sendiri dan buku ni. Yang ketiga antara jarum setan yang ketiga apa dia? Melengahkan manusia atau melambatkan manusia daripada beribadat. Dibagilah berbagai-bagai cara supaya kita biar dulu, relax dulu.
dan sebagainya. Okey. Dalam sebuah hadis, tengok Nabi sebut benda ni. Nabi kata apa? Yaqidu syaitan, tengok terjemahan terus. Ketika kita tidur, manusia tidur, setan ikat kepala dengan 3 ikatan. Setan ikat kepala manusia dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan ada tempatnya. Kita tak tahu. Dia ada part-part tertentu. Okey? Lepas tu setan berpujuk. Setan kata apa? Malammu masih panjang. Malammu masih panjang. Tidur kita pun tidur. Lepas tu tengah malam ni, tiba-tiba manusia itu pun tersedar. Dia tersedar aja, dia pun tu subhanallah, Allahu akbar. Sebut nama Allah. Mana-mana nama Allah. Kita pun alhamdulillahilladzi, Allahu akbar. Lalu ikatan itu akan terlerai. Terbuka satu ikatan. Okey, kemudian dia pun bangun, pergi berwuduk. Bila wuduk ya, terlerai satu ikatan. Lepas tu dia pun ada masa lagi, dia pun bangun, solat. Terlerai satu ikatan. Oleh yang demikian, jadilah diri si fulan tadi itu bersemangat dan suci jiwanya kerana bebas godaan syaitan. Namun sekiranya dia gagal meleraikan semua itu, dibangun keadaan jiwa kotor, tak bermaya lagi malas. Sebab apa? Duduk dalam kepala itu ada tempat ikatan simpulan-simpulan yang menyebabkan dia jadi lesu. Sebab tu tuan-tuan, ini benda ni memang payah lah ni. Memang payah. Nak buat payah. Tapi tak mustahil. Nabi tidak ajar kita, tak bawa kepada kita agama yang mustahil kita buat. Kita boleh buat. Cuma kita kena struggle sikit lah. Sehingga dia jadi biasa. Jadi sedar je tengah malam, setan ni cuba lengahkan kita. Lambatkan kita beribadat. Bila kita sedar je, sebut Allahu Akbar. Dah terbuka satu. Pergi ambil wuduk. Biasa kita pergi ke toilet, biasa buang air. Lepas tu dah halang-halang dah buang air. Kita ambil wuduk. Allah, sekejap terbuka dua. Dah halang duduk dalam toilet. Kemudian, dah ada wuduk halang-halang. Kita pun semayang. 2 rakaat ke, ataupun 2 campur 1, ataupun lebih ke. Sebab kadang-kadang kita sekarang ni, bangun, keluar toilet, dia berak telefon. Tanpa sedar berak telefon, maka masuk 10 minit. Sedangkan kalau kita solat berapa rakaat ada dapat. Dan itu cara untuk kita bebaskan diri kita daripada cara serangan mental setan lambat-lambatkan kita daripada beribadat. Okay. Nabi pun pernah bersabda, Nabi kata apa? Orang tidur sehingga tak solat. Nabi kata, dzaka rajulan bala syaitanu fi udunaihi. Itu lelaki yang telah dikencing setan dalam kedua telinganya. Cuma hadis ni ada perbincangan lah. Kencing sungguh ke ataupun ia adalah satu kiasan. Ada ulama yang tengok literal. Dia kata memang kena kencing di setan. Telinga dia tu pun ia ada benda. Jadi tuan-tuan kena ingat. Cuma kadang-kadang kita bangun solat malam ni, dia kena plan juga. Kena plan. Tidur awal contohnya. Lepas tu sebelum tidur tu, kita baca doa-doa, kita berharap supaya Allah Ta'ala bantu kita. Sebab kita la hawla wa la quwwata illa billah. La hawla, tidak ada upaya untuk buat baik, buat ibadat. Wa la quwwata, tidak ada kekuatan untuk menentang kejahatan, hasutan-hasutan, melainkan dengan izin Allah. Okey, yang keempat, serangan mental setan. Yang keempat, memperdaya manusia dengan menabur janji palsu. Ni tuan-tuan kena ingat. Dia bukan datang bawa package, bawa datang menjelma dalam rupa manusia duduk gitu. Tak. Dia ni kata janji palsu ni dia duduk dalam kepala kita. Sebab antara, saya boleh katakan sebagai sumpahan lah. Sumpahan ataupun ujian manusia, anak Adam. Semasa hidup di dunia, dalam diri kita dah ada built-in sekali. Bahasa mudah nak bagi faham. Built-in. Dalam diri kita dah ada qarin ataupun setan. Sehingga Rasulullah pun ada qarin tu. Dan qarin Rasulullah tu dia memeluk Islam sebab maksumnya Nabi. Tapi kita qarin, kita setan dan diri kita ni, dia ada. Dan dia akan sentiasa hasut kita buat benda-benda tak elok. Dan kadang-kadang dia hasut tu dia bagi apa? Dia tabur janji-janji palsu. Contoh mudah macam kalau saya nak bagi contoh janji palsu, tak apa, kita tengok. Bentuk orang ini sudah menjadi rukun utama hidup mereka, syaitan. Sebab Allah kata apa? Ya'iduhum, setan sentiasa janjikan. Wa yumannihim, dan setan akan panjangkan angan-angan. Bagi janji kosong, janji indah untuk tipu kita. Wa ma ya'iduhum asyaitanu illa ghurur. Tapi tipu daya setan semuanya tipu daya kosong, ghurur, untuk perdaya kita. Tapi dalam kepala tu ada. Contoh mudah lah. Okey, masuk pelaburan ni.
pelaburan ni kalau masuk contohlah 10,000. Tapi kalau ikut government, bank negara ni tak patuh syariah ni. Ataupun pelaburan ini tak secure. Tak apa, orang tu masuk, dia bisikkan kepada kita. Orang tu masuk, dia dapat untung banyak. Dia pun dapat untung banyak. Tapi kata tak patuh syariah. Tak patuh syariah tu cakap seorang, kita kata ustaz, kita kata dia pula appointed by bank negara untuk jadi penasihat syariah. Lepas tu mestilah dibagi fatwa, bagi kenyataan yang menyokong majikan nak bayar gaji ke dia. Sebenarnya okey, cuba cari ustaz-ustaz lain. Jumpa ada ustaz ni kata boleh. Tapi ustaz tu lah bukan bidang muamalat, ustaz tu bidang lain, contohnya bidang tasawuf ke, bahasa Arab ke. Yang kata haram tak patut syariah nanti bidang muamalat. Lepas tu bila datang kecamuk dah kata setan pun masuk lagi kepala. Tak tentu ustaz ni at least walaupun dia bidang bahasa Arab, dia terkenal. Orang jemput dia ceramah merata, takkanlah dia ustaz tak tahu kok benda ni. Tapi dia kata boleh, dia pun buat juga benda ni. Mesti boleh. Ini dalam kepala. Lepas tu kita berkata, risau juga takut terlibat benda haram ni. Lepas tu dia pun bisik dengan kepala dia. Dengan kepala kita, setan. Dia kata, tak apa dah. Ada tak, ingat tak hadis Nabi? Nabi kata, kalau berjatuh najis dalam air, tak merubah rasa, tak merubah rupa, halal. Lepas tu duit ni tak apalah, kalau risau sangat dapat 10,000 untung tu contoh daripada pelaburan-pelaburan yang kita kata meragukan penuh dengan tipu daya ni, cabutlah sikit, ambil 20% ke, pergi sedekah, bersihkan dia. Di dalam kepala dia masuk. Untuk kita justifikasikan benda tu boleh. Ini kerja setan. Ini benda ni kecamuk dalam kepala ni dia tu. Contoh orang bagi rasuah, tak boleh, haram ni rasuah. Haram tu kalau orang jumpa SPRM boleh tangkap. Nampak gaya macam tak ada harapan SPRM tangkap ni. Lepas tu kita kata tak boleh ni, haram, berdosa ni. Berdosa tu, haram tu kalau makan. Ada hadis kan Nabi kata setiap daging yang tumbuh daripada sumber haram maka neraka lah. Jadi jangan beli makanan setan, jangan beli makanan, modify sikit, beli telefon. Telefon tak jadi darah daging, ataupun tukar sport ring kereta kan, tak jadi darah daging. Jadi dia cuba tipu dengan janji. Ni semua dalam kepala. Betul tuan-tuan, kita sebagai orang berilmu, orang beriman, kita kena kenal pasti benar ni. Kita kena ada ilmu. Bila kita ada ilmu, kita boleh kenal pasti ini auta setan punya tipu daya. Lepas tu kalau kita tak ada ilmu, kita akan beranggap rezeki aku murah. Ada orang bagi komisen tadi. Contoh kerja kita di office kita dah clear dah. Kita dapat gaji untuk benda ni, tiba-tiba orang bagi komisen. Bagi komisen yang memang menyalahi polisi, tapi komisen itu diberikan dalam bentuk lain. Beri tiket pelancongan ke dan sebagainya. Kita kata rezeki aku murah rezeki. Alhamdulillah. Alhamdulillah lagi. Sedangkan itu semua adalah tipu daya setan untuk merosakkan kita. Okey. Banyaklah contoh-contoh perkara sama disebut dalam Al-Quran. Lepas tu hak malangnya, kalau boleh kita tak maulah benda ni berlaku kepada kita. Setan sendiri mengaku di akhirat besok dalam neraka dia tipu kita. Ni ayat ni. Allah kata bahawa setelah selesai perkara itu hisab di mahsyar, setan pun berkata, sesungguhnya Allah telah berjanji kepadamu dengan janji yang benar dulu masa di dunia dahulu. Aku pun berjanji, tapi aku langgar janji. Aku mungkiri janjiku. Sebenarnya tiadalah bagiku sebagai alasan dan kuasa untuk mempengaruhimu, hai manusia. Sekadar aku ajakmu je. Ajak tu dalam kepala ni. Dalam kepala. Terfikir, fikiran-fikiran datang. Lalu kamu ikut aku. Maka jangan salahkan aku. Salahkan diri kamu sendiri. Aku tak dapat selamatkan kamu dan kamu juga tak dapat selamatkan aku. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita tadabbur Al-Quran, macam program banyak dibuat di Akademi Tadabbur ni. Kalau kita tadabbur Al-Quran, kita akan jumpa benda macam ni. Dan kita diajar oleh Allah melalui Al-Quran betapa kita kena fikir panjang melihat masa hadapan kita sampai ke akhirat. Jangan sampai kita kata menyalahkan setan besok di akhirat. Setan kata siapa suruh ikut? Aku ajak je, aku hasut kamu buat ni, kamu ikut. Jadi kena ingat tuan-tuan, hasutan-hasutan ini ni pada poin nombor 4 ni, hasutan yang berlaku dalam kepala kita. Dan saya percaya kita alamilah benda-benda macam ni. Justifikasi cuba
Dia kata menghalalkan benda hak kita rasa tak kena. Pada masa itu kalau kita ada ilmu agama, insya-Allah dan rahmat Allah, dengan penghayatan kita pada agama, insya-Allah kita boleh menangkis tipu daya dia ataupun janji-janji palsu, janji hak tak elok yang dibuat oleh syaitan. Okey. Dan rupanya kalau kita baca dalam surah Al-Anfal, dalam perang Badar, ini satu pandangan lah, satu pandangan. Ada hak tak setuju pandangan ni. Dia kata apa? Iblis menyamar dan rupa Suraqah bin Malik. Dan dia janji palsu kepada musyrikin. Ini ayat ni. Allah kata, dan ingatlah wahai Muhammad ketika syaitan mengaburi perbuatan yang salah itu kepada mereka untuk dipandang elok dan diteruskan. Lantas syaitan hasut. Syaitan kata apa? Dia kata tak ada siapa dalam kalangan manusia pada hari ini boleh mengalahkan kamu. Sesungguhnya akulah pelindung kamu dan penolong kamu. Dia cerita gini tuan-tuan dalam sebuah riwayat lah. Riwayat disebut, riwayat ni cerita begini. Dalam perang Badar, walaupun ada sebahagian ulama tak setuju lah dengan pandangan ini. Tak apa, kita ambil hak setuju dulu. Hak tak setuju kita bincang lepas ni. Dia cerita dalam perang Badar, bila pasukan kata-kata kafilah dagang Abu Sufyan tu mendapat tahu Nabi nak gempur kafilah dagang yang mempunyai 1000 ekor unta tu, banyaklah nilai dia. Dia pun hantar bantuan kepada siapa? Kepada Abu Jahal yang berada di Mekah. Yang berada di Mekah. Dia kata ni, tolong keluar selamatkan kafilah dagang ni. Lepas tu Abu Sufyan ni cerdik juga, dia pun ambil apa? Dia ambil langkah berjaga-jaga lari ikut laluan yang lebih jauh. Waktu akhirnya Abu Jahal pun dah kerah tentera dia 1000 orang tu keluar untuk menangkis serangan Nabi kepada pasukan ketika kafilah dagang Abu Sufyan. Itu cerita perang Badar lah dari segi sirah. Kemudian Abu Sufyan berjaya meluluskan diri selamat sampai ke Mekah. Dan pada masa itu Abu Jahal dah keluar. Abu Jahal dah keluar lalu kita kata bertemu dengan Nabi di Mekah. Tetapi cerita Abu Jahal sebelum keluar tu, kalau nak dikaitkan dengan riwayat ni dah, cerita dia, bila Abu Sufyan, bila Abu Jahal nak keluar, di tengah kira-kira, rupanya pada masa tu orang Mekah ni ada kes dengan Bani Mudlish. Bani Mudlish tu siapa? Bani Mudlish ni, ketua dia Suraqah bin Malik. Dan Bani Mudlish ni dia ada kes dengan orang Mekah. Bila Abu Sufyan, Abu Jahal, nak bawa tentera dia keluar daripada Mekah pergi ke Badar, dia risau. Dia risau akan keselamatan Mekah. Kok Suraqah bin Malik ni akan serbu. Bila Suraqah dapat tahu, kebanyakan orang Mekah dah keluar pergi ke Badar. Jadi dia risau tu, 50-50 lah kita kata. Lepas tu Iblis yang dapat tahu, Iblis nak bagi jadi juga perang Badar. Nak bagi jadi. Iblis kata cara nak bagi jadi, kita kena desak. Seolah-olah kena desak Suraqah ni macam appear sekali dalam perang Badar. Lalu Iblis pun menjelma dalam rupa Suraqah bin Malik bersama dengan setan-setan lain. Dengan rupa lelaki Bani Mudlish. Lalu mereka pun pergi ke Mekah, jumpa dengan Abu Jahal. Dengar cerita mu nak keluar pergi ke Badar. Jom kami nak ikut. Jadi bila sepanjang perjalanan Iblis dalam rupa Suraqah bin Malik ni menjelma, dia pun hasuk. Kemudian bila dah berlaku tercetus perang, Iblis pun tengok malaikat ada sekali dengan tentera muslimin. Iblis pun lari ke pertempuran. Kemudian macam mana boleh tahu lelaki itu bukan Suraqah bin Malik tetapi Iblis? Cerita dia bila habis perang Badar, orang Mekah buat postmortem lah, kenapa kami kalah ni. Cek, rupanya antara punca kekalahan kami, Suraqah bin Malik dan juga kita kata pengikut dia telah melarikan diri bila perang tercetus. Jadi bila benda ni sampai kepada Suraqah di tempat dia berkata apa? Dia kata, mana dia? Kami tak pernah keluar. Jadi berikutan itu turunlah ayat ni menjelaskan perkara itu. Jadi maksudnya matlamat saya nak sebut di sini, setan memang menyamar dan beri janji palsu mereka akan dapat kemenangan kalau berhadapan dengan Nabi dalam perang Badar. Sebab itu dalam riwayat ini walaupun ada pertikaian, sebahagian ulama tak setuju cerita Suraqah ni, Iblis menjelma dalam rupa Suraqah ni. Walaupun begitu, ulama yang bersetuju dengan pandangan dalil ini, mereka kata apa? Dalil ini menunjukkan si Iblis ataupun jin boleh
menjelma dalam rupa manusia fizikal tertentu dengan izin Allah. Tetapi ulama tak setuju, dia kata hasutan ini mengaburi perbualan itu salah ni semua. Dia kata akulah pelindung ni dalam kepala ni, dalam kepala. Oi, ramainya kita. Maksud setan tak ada, tapi setan macam hasut daripada dalaman untuk terus pergi berperang. Okey, banyak lagi contoh. Setan juga memberikan janji palsu kepada orang kaya yang jahat, yang sombong dengan kekayaan dalam cerita perang Badar. Ini kita tahulah cerita ni ya. Kita skip. Kemudian yang kelima. Yang kelima, antara senjata yang setan boleh gunakan untuk merosakkan Adam adalah menanam angan-angan dan hasut untuk manusia buat bid'ah ataupun ubah ciptaan Allah. Dia hasut supaya manusia ubah ciptaan Allah ataupun buat bid'ah yang kita kata mengaku. Jadi kita tengok pada ayat ni, surah An-Nisa. Surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 117 sampai 119. Tengok. Tengok kita ambil ni. Saya highlight ni. Okey, ni. Saya tengok ni. Wa qala, dan katanya setan, iblis, la attakhidanna, aku akan benar-benar ambil min ibadika, daripada hamba-Mu wahai Allah, nasiban mafruḍa, bahagian hak telah ditentukan untukku. Maksudnya pada tubuh kita, pada mind kita ni ada unsur baik, unsur jahat. Syaitan akan exploit bahagian jahat. Apa-apa dia buat? Wala udillannahum, aku akan benar-benar menyesatkan mereka. Aku akan benar-benar sesatkan mereka. Wala umanniyannahum, dan aku akan panjangkan angan-angan mereka. Betul, wala amurannahum, aku akan hasut mereka sungguh-sungguh. Lepas apa jadi? Fala yubattikunna adhanal an'am, maka mereka akan benar-benar menebuk telinga haiwan ternak. Pelik tu. Kenapa tebuk telinga tu? Nanti saya cerita. Wala amurannahum, dan aku akan benar-benar suruh mereka, hasut mereka, fala yughayyirunna khalqallah, maka mereka akan ubah ciptaan Allah. Jadi nampak tak? Ini antara senjata. Panjangkan angan-angan, hasut manusia. Panjangkan angan-angan macam mana? Oh, tak apa. Allah ke Maha Pengampun. Nanti diampunkan kita, dapatlah kita ke syurga. Malah nak beramal, angan-angan nak ke syurga. Ataupun hasut untuk kata buat bid'ah ni. Binatang ternak. Dia gini kata tebuk telinga binatang ternak ni. Dia kata aku akan hasut mereka, lalu mereka akan belah telinga binatang ternak. Dia gini. Orang Arab jahiliah ni, binatang ternak ni asalnya halal. Boleh dimakan. Kita nak makan binatang ternak, unta apa tu boleh. Asalkan kita sebut nama Allah. Bismillah. Sebut nama Allah. Okey? Ya, ada. Suara tak jelas. Saya rasa okey. Ada tu tak? Yang lain macam ni? Hello? Suara jelas, Ustaz. Okey. Okey. Mungkin Puan Roziah ni kena cek balik Yang lain semua okey tu. Okey, terima kasih. Dia gini. Binatang ternak ni kambing, unta, biri-biri, lembu tak ada masalah. Halal dimakan. Lepas tu cerita orang pertama yang merosakkan syariat Nabi Ibrahim ni, kata binatang ternak boleh dimakan asal sahaja disembelih, baca bismillah, ataupun tak curi binatang ternak orang lain, semua halal. Lepas tu di Mekah pada selepas zaman Nabi Ibrahim ada seorang lelaki, pemimpin besar lah. Nama dia Amr bin Luhai. Amr bin Luhai ini dia perosak agama Nabi Ibrahim. Sebab dalam sebuah hadis Nabi sebut, Nabi kata apa? Nabi kata aku nampak, Nabi sebut, aku nampak Amr bin Luhai berada dalam neraka sambil menyeret usus perut dia. Yajurru qusbahu fi nar. Nabi kata aku tengok Amr bin Luhai tarik usus. Kenapa dia diseksa sebegitu? Sebab dia lah orang pertama yang merosakkan agama Nabi Ibrahim. Dia lah orang pertama yang membawa masuk berhala ke Mekah. Dan dia lah orang pertama yang mensyariatkan binatang-binatang ternak hak pelik-pelik. Asalnya unta, lembu, kambing, biri, okey, tak ada masalah, halal belaka. Tapi zaman dia direka. Okey, dia kata contoh. Seorang pedagang Arab di Mekah. Seorang pedagang Arab di Mekah nak bernazar. Dia kata aku ni nak berdagang ke Syam. Kalau pergi ke Syam ni,
lama, jauh, perjalanan pun jauh. Lepas tu mungkin akan bertemu dengan lanun di padang pasir, tak tentu selamat lagi. Dia berkata, okey, kalau sekiranya aku selamat dalam misi ini, berdagang balik untung, aku bernazar. Aku bernazar nak buat satu benda. Dia pun namakan unta tu Saibah. Jadi unta tu bila dinazarkan, contoh dia pergi, lepas tu dia balik, selamat. Selamat dalam perdagangan. Dia kata, oh, aku dah selamat. Dia pun berjumpa dengan Sami dekat berhala-berhala. Lepas tu Sami dia kata, kamu dah selamat, nazar tu kena laksanakanlah. Jadi macam mana? Okey, ambil unta ni. Dia pun beli seekor unta besar. Unta tu dia pun tebuk telinga ni. Dia belah telinga. Kenapa dia belah telinga? Dia nak letak tanah macam anting-anting. Dia gantung di telinga, lepas tu dia tulislah Saibah tu. Lepas tu unta ni pun dia clap pada muka. Unta ni unta nazar aku. Sebab aku dah bernazar dan aku dah selamat dalam kembara dagang aku ke Syam tu. Jadi ini unta nazar aku. Unta ni kau orang jangan sentuh. Haram dimakan. Haram ditunggang. Dan tak disentuh langsung. Jadi unta tu pun jadi haram. Sedangkan unta tu asalnya halal. Waktu dalam agama, kita tak boleh mensyariatkan sesuatu. Contoh benda Allah Ta'ala halal, kita pun hajar. Kita kata, tak boleh. Haram. Benda yang diharamkan, kita pun kata halal. Tak boleh. Ataupun contoh lain, kalau tengok dalam budaya ini, kalau kita baca dalam surah Al-Ma'idah disebut ni. Dia kata, ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilah. Okey. Yang kedua contohnya, ada seekor unta ni, unta jantan. Unta jantan ni telah membuntingkan unta-unta betina sebanyak 10 kali. Separately lah. Contoh bila mengawal, unta ni pun bunting 10 kali. Bila 10 kali, unta tu pun naik pangkat. Dinamakan wasilah contohnya. Dinamakan wasilah. Jadi unta tu pun tak sama. Tak boleh diusir. Dan cerita mengenai apa, kita kata tipu daya ataupun penciptaan bid'ah ni, belah telinga haiwan ni disebut tuan-tuan dalam surah Al-An'am. Ya, dan tu saya share teruslah. Saya share terus ayatnya supaya tuan-tuan boleh tengok. Ya, kita stop share yang tu dulu. Okey, kita ambil. Okey, ni skrin saya nampak ayat Al-Quran tu surah Al-Maidah. Surah Al-Maidah yang saya katakan tu ni. Tengok bawah sekali ni, Allah kata ma ja'alallahu min bahira. Allah tak pernah mensyariatkan adanya haiwan yang dengan spesifikasi tertentu bernama bahira. Tidak juga haiwan bernama Saibah, tidak juga wasilah, tidak juga hal. Walakin alladhina kafaru, akan tetapi orang kafir yaftaruna 'ala Allahil kadhib, telah mengadakan pendustaan atas nama Allah. Dia kata Allah haramkan ini dan sebagainya. Okey, ini satu. Kemudian satu lagi disebut dalam surah Al-An'am. Surah Al-An'am tengok. Ni ayat 138. Waqalu, dan mereka musyrikin Quraisy berkata, hadhihi an'am, ini adalah binatang ternak, wa harthun, dan juga tanaman, hijrun, yang terhalang. La yat'amuha, tak boleh makan benda ni illa man nasha'u bizamihim, kecuali siapa kami kehendaki dengan sangkaan kami. Wa an'amun, ini pula binatang ternak yang hurrimat dhuhuruha, yang diharamkan belakang dia untuk ditunggangi. Wa an'amun, dan juga binatang ternak la yadhkuruna ismallahi 'alaiha iftira'an 'alaih, dan juga binatang disembelih tanpa sebut nama Allah. Lagi ayat yang ke-139, wa qalu, dan mereka pun berkata, ma fi butuni hadhil an'am, apa hak dikandung oleh binatang ini, khalisatul lidhukurina, khusus untuk lelaki-lelaki kami sahaja. Maksudnya halal untuk lelaki. Wa muharramun 'ala azwajina, tapi haram untuk pasangan isteri kami. Wa in yakum maitatan, kalau sekiranya dalam kandungan tu kita kata janin tu maitah, bangkai mati, fahum fihi syuraka, mereka pakat-pakat makan pula janin nak mati tu. Memang mengaruh lah, benda hak mengaruh, syariat hak mengaruh yang telah kita kata dicipta oleh orang Arab jahiliah. Tapi hakikat penciptaan ini semua datang daripada mana? Datang daripada Encik Tan. Encik Tan punya kerja. Ni ayat ni. Itu interesting tuan-tuan, kalau kita baca tafsir, ayat-ayat ni dia akan jelaskan dengan tempat lain. Jadi kita kata apa? Perbincangan tu nampak makin luas. Dan rupanya bagi idea untuk buat benda ni, cipta benda bid'ah ini, adik siapa? Setan. Lepas tu tuan-tuan, kenapa para ulama marah benar kepada amalan bid'ah ni?
Kenapa marah benda-benda amalan bid'ah? Sebab amalan bid'ah ni adalah sebenarnya mencabar Tuhan. Sebab contoh Allah kata halal, dia kata haram. Binatang ternak tu semuanya halal, dia kata dah haram. Dan dia pun siap tambah lagi. Tebuk telinga. Nama dia saibah. Telinga kalau belah kiri contohnya, dia tebuk belah kiri gantung selipar ke, ini saibah. Itu wasilah. Ini kata contohnya. Lepas tu wala amrunahum, aku akan hasut mereka lagi fala yughayyirunna khalqallah. Mereka akan ubah ciptaan Allah. Dan ubah ciptaan Allah di sini tuan-tuan, ubah ciptaan Allah ni ada sebuah wasilah. Ini seperti kufur kepada agama Allah, ataupun menghalalkan haram, ataupun mengharamkan, ataupun mengenakan tatu. Tatu. Ubah ciptaan Allah tu antaranya tatu. Lepas tu ataupun sambung rambut dan sebagainya. Ini ada hadis khusus. Ada hadis khusus yang bincangkan ayat ni. Ubah ciptaan Allah ni pada tahap yang lebih umum, dia kata ubah agama Allah. Ataupun seterusnya, dia kata kosmetik surgery. Kosmetik surgery ni rupanya antara hasutan setan. Sebab apa orang yang sibuk dengan kecantikan fizikal, kejap-kejap tukar hidung, kejap-kejap tukar mata, nak bagi macam mata sekian, dia hidup dia akan terabai, akan habis, buang masa kepada aspek fizikal, dia tak akan puas. Dan itulah setan nak tu, setan nak pesongkan dia daripada menyati akhirat. Waktu kosmetik surgery tuan-tuan, haram. Dalil dia ayat ni. Fala yughayyirunna khalqallah ni, ayat ni. Kemudian ini juga menjadi dalil disebut dalam sebuah hadis pengharaman cabuk kening, cukur kening bagi orang perempuan. Ataupun pakai tatu di seluruh tubuh. Ataupun kita kata apa lagi? Dia tajamkan gigi. Pakai braces tak termasuk. Pakai braces tak termasuk ubah ciptaan Allah. Itu perubatan. Tapi hak ni macam sambung rambut palsu dan sebagainya. Kemudian kalau kita kembangkan lagi fala yughayyirunna khalqallah, ini hak makin moden yang dibincangkan oleh ulama. Apa dia? Ubah ciptaan Allah ni makin moden. Tukar jantina. Sebab tu dalam perbincangan para ulama, boleh ke tidak tukar jantina? Contoh dia dulu asalnya, contohlah kita kata ramlah. Lepas tu lepas 20 tahun bertukar jadi ramlan ataupun vice versa. Mula-mula dia itu ramlan, lepas tu lepas 20 tahun jadi ramlah. Boleh ke tak boleh? Ni dia ada isu sini. Ni perkataan fala yughayyirun, ghayyara yughayyiru ni tukar. Kalau sekiranya dia tukar tanpa pandangan pakar, dikira sebagai yughayyir, taghyir, ubah ciptaan Allah, haram hukumnya. Tetapi kalau sekiranya dia ubah jantina atas pandangan pakar, contoh gini lah. Kata dia ada beza, dipanggil takmil dengan taghyir. Jangan saya tulis dekat chatting supaya tuan-tuan boleh nampak. Satu dipanggil taghyir. Ini maksud dia ubah. Silap. Ubah pun dia haram. Taghyir, ubah. Satu lagi takmil. Takmil, sempurnakan. Ini halal. Dengan syarat ada pandangan pakar. Macam mana tu? Taghyir ni dia ni memang bila pergi cek, doktor kata mu ni 100% hormon kamu memang jantan lelaki. Tapi sebab suka sangat nak jadi perempuan, dia pun paksa pergi buat kita kata plastik surgery, tukar casing baru, pasang kemaluan orang perempuan semua sekali, buat dada palsu semua sekali, maka jadilah dia perempuan. Ini taghyir, ubah ciptaan Allah, dan hukum dia haram. Sebab dia antara contoh tipu daya setan. Tipu daya setan disebut dalam ayat ni. Tetapi takmil lain. Takmil ni contoh dia ni, dia lahir lagi, dilahir dengan 2 jantina. Dan kalau dulu ulama fiqh dulu sebelum ada perkembangan advancement dalam teknologi, medical teknologi ni, dia tengok fungsi. Contoh tengok budak baru lahir ni ada 2 jantina. Kita kata khunsa lah. Ada 2 jantina. Tengok hak mana lebih dominan. Kata bila kencing keluar mengikut kemaluan mana? Perempuan ke perempuan lelaki. Jadi kalau keluar daripada kemaluan lelaki, budak ni dikira sebagai lelaki. Dan juga sebaliknya. Tapi sekarang dah makin advance. Dia boleh buat swab test. Boleh buat hormon swab. Pergi jumpa doktor pakai cek, dia cek hormon, bawa ke lab semua sekali, lepas tu bila tengok hormon tu lebih dominan perempuan, maka dia boleh pilih
jantina perempuan. Dia menyempurnakan. Kita kata ciptaan Allah sedia ada. Itu maksud takmil tu. Dan hak ni hukum ni harus. Tak jadi haram. Lepas tu saya sebut kalau di Malaysia yang isu takmil ni berlaku siapa? Tu almarhumah Yasmin Ahmad. Apa kita kata pengarah filem Gubara Sepek. Dia dulu tahun 1870-an dulu nama Zulkifli. Kemudian tukar jadi Yasmin. Rupanya dia tukar jadi Yasmin. Tu ingat lagi masa tu bila dia meninggal dunia, ada surat khabar di Malaysia dedahkan benda ni. Dia tulis takdir Yasmin. Contoh dia sebut takdir Yasmin. Lepas tu dia tunjuk gambar si Yasmin tu masa dia lelaki. Dan benda ni mendapat bantahan oleh ibu bapa dia lah. Ibu bapa dia kata kenapa nak malukan arwah? Arwah tukar jantina tu ada kebenaran fatwa daripada Mufti Selangor almarhum Datuk Ishak Baharum. Dia tunjuk surat. Jadi itu contoh kita kata takmil. Lepas tu dia beza. Taghyir ni kata mukhannas. Orang nak tukar jantina. Tapi takmil ni kalau khunsa lahir dengan dua jantina. Jadi kesimpulan dia bawah perkataan yughayyirunna khalqallah ini yang dikatakan ini kita kata antara contoh tipu daya setan kepada manusia. Taghyir dia merujuk kepada tukar agama. Merujuk kepada kita kata pakai tattoo, cabuk kening ataupun buat kosmetik surgery. Bukan kosmetik, bukan kata perubatan biasa. Kadang-kadang ada surgery untuk perbaiki struktur muka, sumbing ke, itu tak termasuk dalam tipu daya setan. Ataupun kita kata taghyir lagi ubah jantina. Dia ni lelaki tukar jadi perempuan tanpa ada nasihat pakar. Tetapi kalau sekian dia kita kata tukar jantina ataupun kita kata sempurnakan jantina dia mungkin kurang tu, ada kecelaruan pada kita kata ada jantina dia tu, itu dipanggil takmil. Tak termasuk dalam kategori ubah ciptaan Allah. Okey. Ini lagi contoh ayat ini menyatakan cara penyiasatan dilakukan oleh setan. Tanam angan-angan kiamat tak akan berlaku. Contoh. Atau potong telinga haiwan dengan menciptakan bid'ah baru ni seperti bahaya rasa ibah disebut dalam surah Al-An'am, surah Al-Maidah saya bincang tadi. Ubah ciptaan Allah seperti kufur agama Allah, halalkan yang haram dan sebagainya lah. Hukum bertatu haram. Imam Nawawi dalam kitab Al-Minhaj mengatakan ia adalah haram kerana perkataan laknat digunakan hadis yang menunjukkan pengharaman. Ini panjanglah hadis ini. Sama juga kita kata cukup ni pun masuk kategori ini lah. Allahu'alam. Tuan-tuan dah sejam. Saya kira saya stop dulu. Kita berhenti sini kalau ada soalan kita buka soalan. Soalan kalau biar berkaitan dengan topik kita bincang malam ni lah. Jangan ulang soalan kita kata mungkin tak berapa relevan dengan topik kita pada malam ni. Saya kira tak payah aku tanya soalan-soalan berkaitan boleh tak dakwa nampak jin setan. Itu kita dah bincang banyak kali sebenarnya. Okey sila. Kalau ada soalan. Alhamdulillah peserta dunia sampai 63 orang. Bagus, alhamdulillah. Yang Ustaz Isyuk sila. Tak ada soalan ke, Ustaz? Dia kadang seorang tak mula, bila seorang dah mula tu barulah rancak sikit soalan. Okey. Semasa solat bagaimana bagus soalan ni. Saya tengok chatting. Semasa solat bagaimana nak elakkan bisikan iblis? Benda tu kita tak elak, benda tu akan sentiasa berlaku. Sebab tu kalau kita baca berkaitan dengan ni saya nak cadangkan buku lah. Buku ni pun bagus juga ni. Buku ni antara buku baru ni, siri kuliah Datuk Dr. Abdul Basit. Kemudian disalin semula untuk jadi kita kata jadi buku. Tajuk dia Dunia Bukan Syurga. Buku ni dia ada 10 sesi kuliah. 11 sesi kuliah Datuk Dr. Abdul Basit. Dan bahagian hujungnya ada cerita cara-cara untuk khusyuk solat. Atau kita kata untuk paling kita kata elak daripada terkena bisikan iblis.
Iblis setan dia akan ganggu kita. Itu adalah kerja dia. Jadi apa yang boleh kita kurang, kita boleh kurangkan. Antara contohan, kita kena anggap solat tu solat terakhir. Dah nak mati dah depan ni. Solat tu terakhir dia akan jadi solat sangat berkualiti. Dan sudah pasti kita kena minta perlindungan nama Allah lah daripada gangguan syaitan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Lepas tu kita belajar, nanti kita akan sampai. Rupanya ada satu setan khusus. Ada setan khusus yang kerja dia mengganggu manusia dalam solat. Nama dia khinzib. Ada hadis Sahih Muslim. Jadi caranya kalau kita semuanya teruk sangat gangguan, kita kena berhenti. Kita baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kita ludah ke kiri. Ludah isyarat lah, bukan habis tenaga tu. Okey, bisikan setan tu halus. Okey. Bagaimana nak hilang, nak haling daripada terkena bisikan syaitan? Dia tak boleh lari. Dia akan sentiasa ada sebab setan dia kerja 24 hours, 24 jam kali 7 kali 365 hari kali seumur hidup. Jadi apa kita boleh buat? Kita kena sentiasa sedar. Kita kena sentiasa dalam zikir, mengingati Allah. Jaga amalan kita semua sekali. Nantilah insya-Allah kalau tuan-tuan ikut kuliah ni sampai ke hujung, adalah panduan diberikan. Cara nak palingkan daripada terkena bisikan syaitan. Kita kena sedar. Itu kata khannas, qul min syarril waswasil khannas. Al-khannas ada apa? Al-khannas ni dia merujuk kepada setan qarin dalam diri kita. Dia ada. Jadi kita kena sedar dan kita kena tahu teknik. Antara teknik paling mudah, kita kena lemahkan dia. Lemahkan dia macam mana? Kita kena sentiasa mengingati Allah dan zikir dan lingkungan baik-baik. Kalau kita duduk dalam kalangan orang jahat-jahat, orang nakal-nakal, lalai, dia lagi mudah nak sesatkan kita ataupun nak hasut kita. Okey, adakah gangguan jin syaitan boleh disebabkan penyakit fizikal selain dalam bentuk rasukan? Ada pandangan mengatakan begitu. Ini nanti kita akan sampai bila habis hujung ni. Macam contoh rasukan. Rasukan tu pun rupanya khilaf ulama. Ada sebagian ulama kata setan jin tak boleh merasuk. Dia sekadar boleh bagi bisikan jahat dalam kepala. Tapi ada yang kata boleh merasuk. Kata boleh merasuk, dia ada dalil-dalil dia. Okey. Okey, soalan FB, teringat dulu orang tu selalu kata kalau kesian ke haiwan korban disembelih tak boleh makan haiwan. Mana ada. Tu kira bid'ah ya, bid'ah lah sebab bercanggah dengan Al-Quran. Sebab Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Hajj, Allah kata apa? Sekejap, saya share ayat tu. Tunjuk terus tuan-tuan supaya kita jelas direct kepada dalil. Walaupun kata orang awam tak payah bagi dalil, saya kata kena bagi dalil. Kita nak upgrade knowledge. Tengok tengok ayat ni. Ayat 28 cerita pasal raya haji korban. Allah kata kenapa haji itu berlaku? Dia kata apa? Liyashhadu manafi'a lahum. Allah Ta'ala nak tunjukkan supaya mereka manusia menyaksikan manfaat agama kepada mereka. Wa yadhkuru ismallah, supaya mereka juga boleh menyebut nama Allah fi ayyamin ma'lumat, pada hari-hari tertentu, hari raya dan hari tasyrik. Patu ala ma razaqahum, kerana rezeki Allah kepada mereka min bahimatil an'am, daripada binatang ternak dikorbankan. Allah berkata fakulu minha, makan sebahagian daripada harta tu. Wa at'imul ba'isil faqir. Maksud Allah Ta'ala suruh makan. Jadi kita pun nak bawa idea mengarut, tak boleh makan kalau kesian. Mengarut. Memang bid'ah lah. Idea orang cakap ni kena beringat sikit. Kadang-kadang mengarut dan tak ada asas. Okey. Untuk orang yang sedang sakit, apakah amalan yang disyurkan untuk gangguan mental dan fizikal untuk bunuh semangat kita? Okey. Dia ketika ni ingat, kita ni ada komponen fizikal, emosi, spiritual, dan ketiga-tiga dia kena sihat. Kalau satu daripada tiga ni tak sihat, dia akan terganggu. Jadi contoh, kalau kita fizikal tengah tak sihat, emosi kita akan terganggu. Benda tu tak boleh dinafikan. Okey, apa amalan yang disyurkan? Kita tengok pada kesesuaian. Contoh, kita mungkin emosi tak stabil kerana situasi yang mendesak, tekanan, sakit ke, kita kena stabilkan emosi itu. Tetapi amalan-amalan yang yang boleh disyurkan, kita kata amalan umum dia. Dan hak paling mudah, berdoa. Jangan putus communicate dengan Allah dalam kepala tu. Kalau kita rasa susah, ya Allah, aku tengah susah sekarang ni. Kerana minta dengan Allah, minta. Dia ada. Okey. Dia kata, Assalamualaikum Ustaz, jika kita bangun untuk solat tahajud tapi masih mengantuk, adakah disebabkan ikatan syaitan masih belum tak terlerai? Dia mengantuk ni perkara biasa dah tengah malam. Sebenarnya nak kata ikatan tak terlerai 100% payah juga. Dia bergantung kepada pengurusan tidur kita lah. Lepas tu kita kena tidur awal. Lepas tu kita kata qailulah.
tidur pada waktu siang. Dan in fact antara satu benda setan tak suka, kita tidur siang. Nabi kata, qilu, tidurlah kamu pada waktu siang. Kenapa? Fa inna syaitan la yaqil. Bukan maqal. Setan yang tidak tidur pada waktu siang. Kenapa? Antara sebab apa setan marah kalau kita tidur pada waktu siang, kita cukup bekal rehat untuk kita solat malam. Jadi kalau mengantuk tu tak semestinya setan tu ada lagi. Sebab tu tuan-tuan, antara benda boleh kita buat lah. Bila bangun, kalau kita niat untuk solat malam, cara yang berkesan untuk menghilangkan mengantuk di samping kita urus tidur tu, tidur awal, cukup tidur sebagai orang dewasa. Yang kedua, bila bangun tidur tu, gosok gigi. Kenapa nak solat malam? Kena bersih ataupun kumur. Ataupun sedut air dalam hidung, buang. Sebab Nabi kata, kena, kita kata masih, dia panggil apa istilah tu, saya lupa. Tapi sedut air kena hidung, bersihkan hidung. Kenapa Nabi kata, bila kita tidur, setan akan tidur dalam hidung kita. Lepas tu kita bersihkan hidung tu. Cuma apa yang dimaksudkan oleh Nabi setan tidur dalam hidung tu, mungkin setan tu dimaksudkan penyakit-penyakit ataupun mungkin ada benda-benda yang boleh memberi mudarat. Itu cerita dia. Okey. Okey, tak ada tu kot. Habis. Alhamdulillah. Ada lagi tak sebelum kita berhenti? Berapa minit lagi? Okey, esok-esok rasa tak ada kan? Dekat Facebook ada tak? Dekat FB dah tak ada dah Ustaz. Yang tadi je. Dekat apa? Okey. Adakah gangguan mental seperti halusinasi, terdengar bisikan adalah gangguan syaitan? Saya tak ada kata 100%. Tapi saya kata mungkin ada gabungan. Sebab kalau kita ada masalah mental, terdengar halusinasi, mungkin chemical imbalance. Lepas tu setan pula tuan-tuan, Nabi sebut dia bergerak ikut pembuluh darah. Dan dia boleh kesan benda tu. Jadi saya katakan tak boleh kita kata 100%, dia mungkin ada kesan ke situ. Contoh, saya ambil contoh pengalaman saya sendiri. InsyaAllah kita tak takut hantu lah. Dan insyaAllah kita tak akan salahkan takdir sebab kita dah tahu dah takdir qada qadar. Tapi tuan-tuan, masa saya sakit tahun 2008. Saya sakit buah pinggang tahun 2001 sampai 2008. 2008 doktor kata dah kena cuci darah sebab toksin kreatinin dalam darah saya terlalu tinggi. Lepas tu tuan-tuan, seminggu sebelum saya mula rawatan cuci darah tu, cuci darah air lah, saya mimpi pelik, mimpi mengerikan. Jatuh lubang kubur, berjumpa hantu, memang pelik mimpi tu. Lepas tu saya tanya doktor. Doktor kata toksin tinggi. Lepas tu saya kata, oh, maksud setan tidak akan berhenti untuk mewasakkan kita, meresahkan kita. Kalau dia tak mampu untuk menjadikan kita ni salahkan takdir, tidak reda, dia akan pusing kot lain pula, menyebabkan kita terganggu tidur kerana mimpi-mimpi hak pelik. Lepas tu tuan-tuan, kalau mimpi buruk, Nabi ajar teknik dia. Sedar daripada tidur, mimpi buruk, itu mimpi setan. Nabi kata baca a'udzubillah 3 kali, dudah ke kiri. Lepas tu alih tempat tidur. Jadi kalau nak kata halusinasi ni, bisikan gangguan syaitan, saya tak setuju 100%, tapi saya katakan ada peran itu. Sebab kerja dia nak rosakkan kita. Nak rosakkan kita. Sebab tu biasanya kalau orang yang mengalami masalah mental, bila chemical imbalance dalam otak dia tu kita kata dipulihkan, dia tak ada lagi dah dengar halusinasi. Maksudnya kalau kita kaitkan halusinasi itu dengan kerja-kerja setan, seolah-olah kalau kita kata bila fizikal setan, masalah mental pun setan. Allah. Okey. Esok saya rasa cukup dah 10.30 dah. Terima kasih kepada semua yang sudi untuk duduk bersama dengar. Dan sekali lagi saya harap tuan-tuan boleh menyokong usaha Akademi Tadabbur, sampaikan cerita-cerita ataupun kita kata pengisian-pengisian ini supaya ilmu berkaitan dengan Al-Quran ini akan tersebar luas supaya kita sama-sama dapat manfaat. Dan tuan-tuan boleh memberikan sumbangan ikhlas untuk memastikan kelangsungan kelas anjuran Akademi Tadabbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.